Syarul dari negeri mana ni Syarul? Perkenalkan diri jap. Saya berasal dari Karak Pahang. Mhm. Minggu lepas ada pun kata nak cerita yang siapa last nak kenal dengan Badin tu kan, last kan? Ah, Ingat tak minggu lepas? Saya lah nak cerita pasal Karak. Tapi malam ni tak dapat nak cerita pasal Karak tu sebabnya ada berkaitan dengan sahabat saya lah. Bila saya tanya dia, dia kata tak aha. apa, hold dulu lah, jangan cerita lagi sebab dia pun macam tak sedia lagi kot nak kongsi cerita ni sebenarnya. Okey. Ah, dia ada berkait jugalah dengan saya sebenarnya kat tempat saya tu. Oh. Sebab sebelum ni abang Ah, berada Syarul kita dia nak kongsikan pasal karak dan hari ni dia tak boleh nak ceritakan pasal karak tu sebab mungkin karak tu tengah jam. Okey. Jadi tak apa, bagi masa sekat dia, mungkin hari ni dia akan cerita pasal lain. Syarul, ini first time kan ya, Syarul? ya, ya. First time, boy. First time. Oh, memang faham kan ni? Ya, orang faham. Oh, Orang baiklah dong. bodoh. Jarang weh Ya, orang orang dong faham ni naik tengok. kotak. Ya, weh. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okey, saya Syarul berasal dari Karak Pahang. Okey, cerita ni saya nak cerita bukan dekat Karak. Okey, cerita ni saya nak cerita dekat pasal kat Tapah, kampung Biras saya, Biras lah. Orang kata panggil Biras macam akak ipar saya kahwin dengan member saya juga ni. Panggil Biras lah, Biras saya lah. Okey. Benda ni jadi kat kampung dia kat Tapah. Perak. Hari Perak, ya betul Iban. Okey, kat Okey. Perak. Benda ni jadi saya ingat hari Sabtu masa tu. Okey, kita ni saja nak berjalan kat kampung dia. Saja nak berjalan lah. Okey. Dia sampai je kat kampung tu petang. Dan petang tu juga saya ni macam tegak hati tau nak ajak dia pergi dekat belakang kampung dia tu macam ada kebun lah. Kebun durian macam tu lah. Okey, saya petang tu saya ajak dia pergi kat kebun dia tu. Bila sampai kat kebun dia tu, okey, cari durian lah ni. Saya dengan buat parang masa tu nak tebas-tebas lah kan. Okey, lepas tu saya tanya kat dia, dekat belakang tu ada sungai ke? Kata, ada sungai. Okey, bila dah cari durian tu, kita orang kumpul satu tempat durian tu kan, yang mana dah gugur tu. Okey, saya dia bawa saya kan. Dia bawa saya pergi dekat sungai belakang tu. Mhm. Sebelum sampai dekat sungai tu ada satu pokok buluh Ivan. Pokok buluh tu ada 3 pokok buluh, kecil-kecil je semua. Dia kecil-kecil dalam besar 3 jari, 2 jari je. Okey. Tapi ada 3. Ada 3 pokok buluh. Pokok buluh tu memang merembang sangat-sangat. Saya jadi macam tertarik kat pokok buluh tu tau. Saya tak tahu kenapa jadi tertarik sangat kat pokok buluh tu. Okay, and then kita orang turunlah kat sungai tu. Di sebalik sungai tu, dalam seberang sungai tu tak besar. Dalam orang kata dalam 2 biji kereta je sungai tu. Okey. Sungai tu dia tak besar. Di seberang sungai tu, kalau jalan dalam 10 meter dah akan nampak kubur tau, kubur lama. Kubur lama. Okay, jadi kita ni tak pergilah kat kubur tu. Masa tu dah petang sangat, dalam pukul 6 lebih. Dah nak dekat, orang kata nak dekat pukul 7 lah macam tu. Nak dekat senja lah. Ya, betul. Okey, saya pendekkan cerita ni. Okey, balik tu kita dah balik, nak naik ke atas, nak balik ke rumah lah ni. Nak balik ke rumah, kita ambil durian tu apa semua. Dah ambil durian, okey, kita masuk dalam rumah lah. Masuk dalam rumah, okey, bersihkan diri apa semualah. Okey, malam tu kita buka juga durian. Okey, makan dan semua malam tu. Kebetulan malam tu hujan Ivan. Hujan sangat lebat malam tu. Okey. Hujan selebat-lebatnya. Okey, malam tu. Saya dengan bira saya dengan sepupu dia, malam tu saya duduk kat meja luar. Dekat luar rumah. Okey, kita dah menyembang, sembang. Saya malam tu saya tak tahu kenapa malam tu saya jadi berat sangat-sangat. Seberat-beratnya, kaki saya tak boleh nak bangun, tak boleh nak bergerak, tak boleh. Saya hanya pegang telefon, fokus kat telefon. Saya jadi macam kaku. Masa tu saya sedar lagi. Saya sedar lagi masa tu. Saya jadi kaku. Sampai orang kata adalah saya punya mak mentua saya masa tu, dia bagi tahu. Dia kata tak pernah jadi macam ni. Dia kata kat saya lah, tak pernah jadi macam ni. Kenapa jadi macam ni? Dia cakap macam tu. Okey. Saya pun tak accept lagi benda tu. Saya duduk, saya jadi macam jadi blur. Tak ingat apa-apa masa tu. Okey, saya jadi blur. Bila ada satu part tu, isteri saya tegur. Saya kata, tegur tak nak masuk ke? Saya stay lagi kat meja tu. Tak bergerak-gerak. Saya stay lagi. Agak-agak dah masa tu saya duduk dekat meja tu Iban. Sedar tak sedar Iban, dah 2 jam.
Lama sangat tu. Ya, Evan. 2 jam saya duduk kat meja tu. Tak bergerak. Okey, lepas tu saya masuk bila macam saya ada baca lah sikit dalam hati tu, saya baca istighfar apa semua kan. Saya langkah masuk ke rumah, masuk dalam rumah. Masa tu jam dah dekat pukul 12 malam. Okey, saya masuk dalam rumah, saya duduk dalam bilik. Masa ni saya dah tak sedar apa-apa. Yang cerita yang ni diceritakan oleh isteri saya dengan mak mentua saya. Start saya dah masuk bilik tu, saya dah tak sedar apa-apa. Okey. Apa yang mak mentua saya cerita, saya ni seolah-olah dah bersilat dalam bilik tu, melawan sesuatu benda. Oh. Saya dah bersilat, dah melawan satu benda, macam melawan satu benda lah. Okey. Bila saya dah tak sedar, dalam keadaan tak sedar tu, saya dah bersilat, melompat sana sini kan, dalam bilik tu. Dah melompat sana sini. Okey. Lepas tu mak mentua saya ni cerita kat saya, dia bertanya kepada saya tau. Tanya yang masa saya tak sedar tau, dia bertanya, kau nak apa? Kenapa kau datang sini? Mak mentua saya cakap, saya tak cakap apa-apa lagi masa tu. Saya tak cakap apa-apa lagi. Okey. Lepas tu bila mak mentua saya ni, dia mak mentua saya ni ada macam orang lama-lama kan, dia ada belajar ilmu silat juga sebenarnya mak mentua saya ni. Okey. Bila mak mentua saya bertanya lagi, okey, siapa kau sebenarnya? Kata, aku penduduk sini. Dia cakap macam tu, Iban. Okey. Lepas tu selepas dia bercakap macam tu, dia ada bagi tahu kat mak mentua saya ni. Dia bagi tahu saya lah, diri saya tu lah, benda yang masuk dia. Kata, jaga anak cucu cicit kau. Macam tu lah keadaan dia. Tak, walaupun ini diulang semula, tetap abang saya rasa macam beria sekarang ni. Kan, saya tengah naik belum lama ni kan, tengah naik belum lama dia cerita ni. Ya Allah kan. Dia bagi tahu macam tu, Iban. Okey, bila dia bagi tahu macam tu, jangan siapa-siapa keluar pada rumah ni. Dia cakap dalam keadaan suara garau ni, dia cakap macam garau tu, dia cakap, okey, jangan siapa-siapa keluar pada rumah ni. Dia tunjuk, mak mentua saya cakap, jari saya ni, tangan saya ni tunjuk dekat luar rumah. Benda tu tengah nak attack masuk dalam rumah. Benda tu maksudnya disaksikan oleh mak mentua semua? Mak mentua saya nampak. Mak mentua saya memang boleh nampak. Dia nak bagi dia kata jangan siapa-siapa keluar pada rumah. Dekat luar tu tengah nak dia macam nak attack masuk dalam rumah lah. Faham. Sebenarnya amaran tu adalah amaran keras dan tegas sebab benda tu tengah nampak. Okey, betul. Okey. Yang mak mentua saya cakap, benda tu sebenarnya duduk kat luar rumah tu berbadan besar, berbulu besar. Dia macam orang kata macam tu raya lah, senang cerita, Iban. Macam tu raya lah, senang cerita. Dia tengah betul-betul attack, dia main kat tingkap bilik saja. Mana kalau ada siapa-siapa buka je pintu depan rumah, dia akan terus masuk. Okey, lepas tu bila saya dalam keadaan tak sedar tu, saya ni macam orang kata mak mentua saya ni tolong saya. Dia boleh sikit-sikit bubat. Okey, dia bubat saya. Saya ni Iban terangkat tau. Saya antara, okey, kita kalau normal, kalau kita baring, okey, pinggang kita ni nak angkat betul-betul orang kata macam melengkung ke atas, takkan boleh, betul tak? Faham, betul. Okey, saya melengkung, Iban. Jadi macam gini tu, macam huruf U tu. Ya, betul. U, huruf N ada di balik tu. Okay. Antara kepala belakang saya ni dengan kaki ujung saya ni tegak macam touch ke simen, tapi saya punya pinggang ni terangkat ke atas. Astagfirullah. Dalam bentuk baring. Ya, Iban. Saya masa tu saya tanya balik pada mak mentua saya tak ingat apa-apa langsung. Apa yang jadi kat saya. Langsung tak tahu apa yang berlaku. Ya, saya jadi macam lost terus. Tak ingat apa-apa.
Okey, betul bila dah kembali okey apa semua, bila ditanya macam dekat kampung tu dah ada masa sama ada sebiji rumah ni, rumah mak saudara bidah saya tu lah. Bila saya tanya bila kita orang tanya balik cerita, dekat belakang tu memang ada dia memang duduk situ lah dekat pokok buluh yang saya kata saya macam tertarik kat pokok buluh tu. Oh, yang di awal-awal tu. Ya, betul. Ini Syarul. Apa yang membuatkan Ya. kau rasa tertarik, Syarul? Yang Syarul rasa macam Okey. tertarik dengan pokok tu. Apa benda dia membezakan? Okey. Kat pokok yang saya kata ada 3 pokok buluh tu, sebesar-besar 3,000 jari ataupun 2,000 jari tu. Okey. Kat pokok buluh tu saya mula-mula masa kita orang masuk tu, saya jadi terkaku kat situ sebab saya rasa macam tertarik tu. Saya nampak pokok buluh yang kedua, macam seolah-olah macam ada pintu yang betul-betul lawa sangat kat situ. Saya nampak macam ada pintu yang betul-betul lawa kat situ. Tapi hati ni tak orang kata tak kaki ni tak nak melangkah ke sana, tapi cuma orang kata hati ni tertarik nak tengok ke situ. Faham. Dan sekarang ni bila Syarul cerita ada pintu, adakah maksud Syarul melibatkan macam buluh tu macam dia jadi macam gerbang? Ya, betul. Faham. Ya, betul. Bila orang kata macam saya dah nampak pintu tu kan, saya punya bidan ni tegur saya, kau buat apa situ, jom lah. Kalau selagi dia tak tegur saya, macam dia sebab dia jalan depan saya, depan saya. Kalau dia tak tegur, mungkinlah saya duduk kat situ terpacak lagi, tak tahulah kan. Alam lah, saya tak tahu. Tapi dia tegur saya, kau buat apa lagi kat situ, jom lah, dia kata. Ibarat macam Tapi Syarul itulah, terpukau seketika kat situ kan? ya, saya terpukau seketika kat situ. Tapi masa yang Mak mentua. bila saya turun dekat sungai tu, Okey. bila saya turun dekat sungai tu, dia kata lah, kau tahu tak sebalik sungai ni ada kubur, kata. Saya tak tahu mula-mula. Tu mungkin satu kesilapan kat situ lah. Dia pun menegur benda tu. Allahuaklam lah. Saya pun masuk dekat tempat tu, orang kata pakai redah je. Tak tahu saya nak belok situ. Tak tahu saya nak belok situ. Syarul tahu tak Syarul? Tebas sini. Okay? Betul. Syarul tahu tak Syarul? Mungkin Syarul tahu kot, ataupun semua kat bawah pun ada yang tahu, ada yang tak tahulah. Okey. Kalau melibatkan pokok-pokok yang rendang yang bertemu tu, dia jadi macam satu pintu gerbang tu, selalunya melibatkan apa Syarul? Mesti Syarul sambung. Ya, betul. Dia macam satu kawasan bunian lah orang panggil. Ya, betul. Bunian. Selalunya macam gitu. Ya, betul. Jadi masa tu saya tak boleh, orang kata hati ni berbuak-buak nak sangat pergi kat belakang tu, tanpa orang kata tak tahu apa tujuan saya nak pergi kat sungai tu ajak saya punya biras. Sedangkan tujuannya nak ambil durian je. Dan tapi malam tu korang makan juga kan durian kan? Yelah, lepas kita orang durian balik ke rumah tu, kita makan macam biasa durian. Selepas benda kejadian ni, selepas makan durian. Ya, betul. Selepas makan durian. Ya. Itulah Iban. Memang itu yang tak boleh saya kata tak boleh nak lupa lah. Sebabnya saya tak pernah jadi macam orang kata, jadi kerasukan macam tu, tak pernah jadi bentuk U badan saya naik macam tu. Ya, saya tak pernah macam tu. Bila terima kasih korang yang kongsi rezeki kepada pencerita. Siapa ada rezeki lebih boleh kongsi kepada pencerita. Semoga korang murah rezeki. Amin. Okey, Syarul. Ya, Syarul cakap tak pernah jadi sebegitu. Selalunya dengar orang je kena rasuk kan. Tiba-tiba Syarul betul. Yang tak tahu apa-apa rasa macam aku ni dah masuk bilik lah. Aku tak tahu apa yang berlaku. Rupanya nasib baiklah mak mentua tu ada sedikit ilmu di situ dan dia cuba untuk berinteraksi dengan Syarul. Yang pastinya Syarul di waktu sedang keadaan yang bersilat. Betul? Ya, betul Iban. Memang tak sedar apa saya time tu. Tapi Syarul, kalau untuk normal, untuk yang sekarang ni, ada ke belajar ilmu-ilmu persilatan? Ke memang langsung tak ada? Saya ada belajar. Ada belajar ilmu persilatan. Tapi macam ilmu persilatan saya ni lebih pada ilmu makrifat dengan batin lah. Okey. Tapi itulah, walau kita belajar sekalipun benda macam tu, kalau kita orang kata
main pakai terjah pun, kalau kata nak jadi. Betul. Ya. Kalau kita sehebat mana pun, kalau kata kita sehebat mana pun belajar kan, kalau kata benda tu akan jadi. Betul. Dan itulah bila kita dah berada satu tempat, tapi kadang-kadang kita susah nak cakap korang pasal pengajaran. Okey, dia macam ni je. Sebenarnya bila dikaji selidik balik untuk kau lah Syarul kan, untuk orang yang bernama Syarul ni, kau pun sendiri pun tak tahu macam mana lah aku ada satu perasaan nak pergi juga situ kan. Nak pergi juga betul. situ kan. Macam mana lah aku boleh tertarik dengan pokok tu sebenarnya. Nak ikut pokok buluh punya lambak kat Malaysia ni kan. Tapi pokok buluh tu juga yang special yang membuatkan kau tertarik. Dan kau hampir ditarik sebenarnya. Ya, saya dah hampir sebenarnya. Sebenarnya saya dah hampir lah. Sebab saya dah terpandang kat situ je. Saya dah terpandang kat pokok buluh yang saya kata pokok buluh nombor 2 tu. Saya dah terpandang kat situ, tak bergerak. Sebab saya nampak memang pintu tu memang lawa sangat, pintu tu bagi saya. Memang lawa sangat pintu tu. Betul. Dan ini perkongsian daripada Syarul. Tak apa Syarul, yang cerita pasal karak tu next time insya-Allah, okey. Apa pun kau call team lah. Syarul call team lah dengan kawan tu nanti macam mana, tak apa. Bila gelap ada Jumaat dengan juga Sabtu kan. Kadang-kadang ada hari special dia. Okey, untuk korang semua kat bawah, tak semestinya bila gelap hari Jumaat dan juga Sabtu, kadang-kadang ada BGO dia buat live yang mengejut. Tak tengoklah hari apa dia akan buat. Tapi kadang-kadang masa dia tak tentu. Dia nak buat, dia buat je. Apa pengajaran dalam cerita Syarul ni? Okey lah, pengajaran dia, kita kalau masuk satu tempat tu, jangan buat-buat kepala tahu. Okey, macam benda kita suka tebas sana, suka tebas ni. Contohlah kita masuk rumah orang tanpa beri salam dan kita buat berselerak, orang akan marah. Tu dia. Betul. Daripada Syarul, jumpa lagi bro. Ya, bye-bye. InsyaAllah, bye-bye. Dan kau dah boleh keluar kereta dah Syarul. InsyaAllah. Semalam Syarul, kalau Syarul ada masuk live abang semalam? Ada masuk? Semalam saya masuk sekejap sebab saya ada kerja masa tu. Okey, kalau siapa yang mendengar BGO semalam, ada berada semalam bercerita dalam kereta juga tau. Tapi ni bukan nak takutkan Syarul. Okey, semalam ada berada tu, dia bercerita dalam kereta juga. Dia ada dekat PD pada masa tu. Tak silap saya lah. Bila dia bercerita, kita semua yang lebih gelap tengah dengar orang tengah ketuk pintu kereta dia tau. Dum. Ya. Allah Akbar. Semua dengar macam tu. Dan masa tu Iwan cuba tegur. Iwan cakap, Abang ni seorang ke dalam kereta ataupun ada siapa-siapa kat luar? Ya. Cakap saya satu orang je, tengah healing kata dia. Again. Sebab besok ada kursus, kata dia macam gitu lebih kurang. Tapi jujur memang kami dengar orang ketuk. Dum. Baik Kak Syarul, keluar sekarang Syarul. Dia berkata. Okay, bye. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam. Itu dia daripada Syarul. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan.